Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Macam mana kau tu boleh baik? Macam mana kau bagus? Kalau kau rasa dipermalukan, kalau aku nak mendera kau, kalau aku ni nak membinasakan kau, nak mempermalukan kau, gugurlah aku ni sebagai pembimbing kau. Apa yang kau nak malukan? Apa yang kau nak takutkan? Kau selalu ku ingat, kau selalu ku bimbing, kau selalu dalam pikiran aku. Mana ada hati ini nak mencederakan hati kau, nak menyakitkan hati kau, tak ada. Boleh kau tu berubah, boleh kau bagus, tak ada. Begitulah aku dekat dengan kau, macam itulah cara aku ni. Boleh berkesan dalam hidup kau. Esok kalau kau tak tengok lagi, esok kalau kau tak jumpa lagi, itulah yang buat kau terkenang, itulah yang buat kau ingat. Masa-masa belajar inilah yang boleh takkan kau lupa. Masa-masa belajar inilah berkesan dalam hidup kau. Kalau kau diam, sakit hati, kecil hati, tak akan jadi kenang-kenangan buat diri kau. Ini semua ada rakam, ini semua ada record, ini semua ada dalam arsip, ini semua ada dalam file, disimpan elok-elok, disimpan bagus-bagus. Inilah buah kau belajar, inilah cita rasanya seorang murid. Begitulah kesan dan pesan seorang guru kepada kau. Nanti kau menyesali kemudian hari. Begitulah caranya aku ni boleh menukar ganti dalam pikiran kau tu, merubah karakter kau, merubah hati kau, membersihkan pikiran kau itu. Begitulah cara aku ni membentuk kau sebagai diri yang sedia bersih, sedia suci, lagi sedia disaksikan. Kebagusan kau kebanggaanku, kebagusan kau berbicara kau bagus, itulah besar hati aku, sejuk hati aku. Tak sia-sia aku mengajar kau. Mana yang kau ni tak boleh, mana yang kau tak reti, mana yang kau tak faham, aku sedia membimbing kau. Ku ajak kau berfikir, ku ajak kau faham, ku ajak kau mengingat apa yang ku pesankan, apa yang ku sampaikan kepada kau. Tertata rapi, tersusun cantik kau berbahasa. Kebagusan hati kau elok dalam pikiran, itulah cermin hati seorang murid. Tiada aku untuk mencederakan hati kau. Tiada aku nak marah kepada kau. Kau ni anak, murid, sahabat, kawan. Mana yang kau nak? Ku panggil kau dengan bahasa mesra, ku panggil kau dengan bahasa manja. Itulah kedekatan seorang murid. Tak adalah untuk memuja diri kau, kesyirikan adanya. Begitulah karakter aku, begitulah cara aku, begitulah kaedah aku mendidik, membesarkan kau dalam bersih, dalam suci. Sentiasa aku ingat kepada kau, tak akan ku lupa kesan dan pesan di dalam bab kesucian. Besarkan hati kau, kuatkan jiwa kau, kuat dalam kau mengingat. Jangan ada rasa risau, jangan ada rasa kecil hati. Sentiasalah kau ingat,
karakterku sememangnya bukan dibuat-buat. Aku merujuk kepada hati kau yang bersih, yang suci itu. Aku merujuk kepada pikiran kau yang bersih, yang suci itu. Perilaku kau yang baik itu. Seberapa bersih kau, seberapa suci kau, begitulah aku menanyakan kembali untuk kau terbuka pikiran kau itu. Begitulah aku menilai sejauh mana kau berpikir, sejauh mana kau mengingat, seberapa yang kau paham, bagaimana kau memilih, bagaimana kau mengingat, bagaimana kau memikirkan apa yang kusampaikan kepada kau itu. Kalau kau memikir, kalau kau tuh mengingat apa yang kusampaikan kepada kau dengan kaidah, cara itu sudah yang terbaik. Aku mengajak kau berpikir, aku mengajak kau membuka pikiran kau. Jangan kau fokus kepada satu, tapi pergilah kau kepada yang lebih besar, kepada yang lebih luas, kepada yang lebih lapang. Buka hati kau selebar-lebar, sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Buka minda kau sejauh-jauhnya. Terawangi alam semesta dengan kebersihan, kesucian diri kau itu. Jangan kau mudah kecil hati, jangan kau mudah sakit hati. Begitulah ujian dugaan apa yang di dalam risalah bab kesucian ini. Seperti yang dikalamkan guru, yang di bab kesucian itu tidak ada sakit hati, tidak ada benci, walaupun suara keras, tetapi tidak bermaksud pada berbahagialah, itulah karakter. Sukalah besar hati kau apabila aku ini bersenda gurau dengan kau. Sepatut sememangnya lah kau tu merasa besar hati, bukan sebalik kau kecil hati. Itu suka mesra aku dengan kau itu. Apabila Ya, aku diam, batu membisu, itu aku benci dengan kau. Kalau masih aku mau bercakap macam itu, aku sayang dengan kau. Apabila sampai menangis kau, aku tangis-tangiskan kau, itu aku sayang kepada kau. Jatuh air mata kau, itu sedih kau, itu yang kusuka. Boleh kau ingat perkara-perkara yang kusampaikan, boleh kau ingat risalah yang kusampaikan, boleh kau ingat kepahaman yang kuingatkan, pahamkan kepada kau itu, sehingga tertanam di jiwa kau, di sanubari kau itu, sehingga ke jiwa kau yang bersih itu. Mana yang kau mau tanyakan lagi? Iya guru, seperti yang pernah dikalamkan guru, apa itu yang dimaksud napas atau dibuka napas itu guru? Nafas itu kau sendiri yang membukanya, kau sendiri yang menutupnya, kau sendiri yang memeliharanya, kau sendiri yang membersihkannya, dan kau sendiri juga yang membinasakannya. Berarti guru, berarti dengan memperhatikan apa-apa yang kita makan, dengan menjalankan kesempurnaan itu ya guru, itu kau sudah memelihara, itu kau sudah menjaga nafas kau apabila kau memilih, memperhati apa yang kau mau makan itu. ya. Jadilah kau seorang murid keras bagaikan batu karang, air yang luas bagaikan air yang ada di lautan.
Tinggi akal kau setinggi langit ketujuh, besar hati kau sebesar langit dan bumi. Tinggikan cita-cita kau setinggi langit ketujuh, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, sehingga di bawah telapak kaki kau. Tetapi bukan rendah diri, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, lebih rendah dari kakimu itu. Kuatkan batinnya, bersih sucikan hati kamu sesuci-sucinya. Mulailah dalam memilih apa yang kau mau masukkan ke tubuh jasad jasmani kau itu. Berulang kaji, sentiasa bertanya, interaksi. Jangan kau sedih, jangan kau kecil hati. Itu aku berusaha mendidik, mengajar kau. Seberapa kuat hati kau itu, seberapa kuat mental kau itu, seberapa tinggi kemauan kau, seberapa keras kau mau belajar risalah bab kesucian ini. Begitulah cara aku mendidik kau agar kau jadi manusia, semanusianya manusia yang bersih, manusia yang sentiasa suci, lagi sentiasa aku saksikan. Iya guru, diri ini berusaha sebagaimana kerasnya batu karang di lautan, berusaha bagaimana untuk menggapai tingginya langit. Besi itu boleh menjadi keris, besi itu boleh menjadi rantai, besi itu boleh menjadi cincin, besi itu boleh menjadi pisau yang bagus, pedang yang cantik, yang tajam itu. Mesti rela diketuk, mesti rela dipukul, mesti rela dibakar berhari-hari. Tak pernah berhenti dipukul sebelum ia elok, sebelum ianya lurus, sebelum ianya cantik. Tak pernah berhenti dibakar sebelum ianya bersih, cantik, berbentuk sehingga menjadi berharga. Tak pernah ia marah, tak pernah ia kecil hati, tak pernah ia membalas apabila dipukul, diketuk, dibakar berhari-hari. Sehingga berseri-seri, digosok, dipukul, dibakar, digosok, dipukul, dibakar. Tidak pernah melawan. Taat dan tunduk, rela. Dipukul demi dipukul, diketuk lagi, digosok lagi, dibakar lagi, digosok lagi. Sehingga bercahaya, cantik, dan mahal harga. Adakah kau sudah seperti besi yang mau jadi yang berharga? Adakah kau berniat sebagaikan besi yang buruk? Boleh kau cantik, boleh kau gagah, boleh kau ingat, boleh kau tahu, boleh kau paham sehingga kau bercahaya. Itulah diri yang mau dibentuk. Itulah diri yang mau dibimbing. Itulah diri yang mau dipahamkan. Itulah diri yang mau bersih, yang mau sentiasa suci. Jadilah kau keris yang tinggi harganya. Jadilah kau keris yang tinggi nilainya. Jadilah kau keris yang tinggi kepahamannya. Sehingga kau duduk di singgasana, di tempat yang sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci. Jadilah kau khalifah. Jadilah kau insan kamil mukamil. Jadilah kau yang sentiasa suci, lagi sentiasa disaksikan. Iya guru, terima kasih guru. Guru, diri ini bagaikan besi yang belum berbentuk apa-apa. Bakarlah diri ini, pukullah diri ini, bentuklah diri ini, biar menjadi keris yang indah, yang berkilau, sehingga keris ini menjadi mahal harganya. Bimbinglah diri ini guru. Kerasnya suara tak pernah melukai dirimu. Panasnya suara tidak pernah mencederakan hatimu. Tajamnya lidahku tak pernah melukai hatimu. Kerasnya pengajaranku tiada membiasakan jasadmu.
Tajamnya lidahku tertanam di jiwamu. Sentuhan kasih sayangku membuat kau pandai, membuat kau paham. Sentiasa doaku bersamamu menjadikan kau bersih, menjadikan kau suci. Senyumku menghapuskan luka di dadamu. Air mataku menghampunkan dosamu. Air mataku membersihkan dirimu. Air mataku mensucikan tubuh jasad jasmani kau yang bergelimang dosa. Ku angkat kau dari mutiara yang tertutup lumpur. Ku baguskan kau, ku cuci kau, ku basuh kau dengan air mataku yang sentiasa rela untuk dirimu menjadi yang terbaik. Perkataanku menghapus segala kesalahan. Ingatanku sentiasa dekat dengan dirimu. Ilmu membawa kau dalam keselamatan. Ilmu membawa kau ke dalam yang terbaik. Wahai engkau murid, wahai engkau murid sebenar-benar murid, ingatkah kau apa yang ku sampaikan? Pahamkah kau apa yang ku berikan? Sentiasalah kau esa ke diri batiniah rata-rata beserta. Wahai murid sebenar-benar murid, tiadalah aku keras berkata, tiadalah tajam lidahku sentiasa membentuk dirimu. Tiadalah keras perkataan hanya untuk kebaikan dirimu. Tiadalah tajamnya lidah menanamkan ilmu di dadamu. Tajamnya perkataan membersihkan, mensucikan dirimu dari segala dosa, dari segala perbuatan yang salah. Membawamu beserta, membawamu bersama, membawamu esa ke diri rahasia. Ahmad minallah, Muhammad aminallah. Barakallah Guru Ahmad minallah, Muhammad aminullah akhirah. Terima kasih atas tempahannya, terima kasih atas bimbingannya, sehingga diri ini yang dulunya bergelimang dosa selalunya bercelaru dalam kehidupannya, selalunya berjalan tak tentu arah. Selama 40 tahun lebih berjalan, tidak pernah, jarang sekali aku tinggal di rumah. Nanti setelah pulang dari Makassar, dari Palembang, sudah kurang lebih 6 bulan. Diri ini hanya berkurung diri setelah pulang dari kerja. Guru, terima kasih atas apa yang menjadi tempahannya, agar diri ini bagaikan kuat seperti batu karang di lautan yang dihantam ombak walaupun sebesar apapun. Janganlah kau rasakan, janganlah kau rasakan pahitnya lidahku. Rasakanlah manis ilmu yang ku sampaikan. Janganlah kau ingat pahit getirnya pengajaranku. Kau ingat manisnya kepahaman yang kuberikan kepadamu. Jangan sekali-sekali kau rasakan, jangan sekali-sekali kau ingat tajamnya lidahku memotong menyembelih lehermu. Ingatlah, rasakanlah risalah bab kesucian yang sentiasa membersihkan jiwamu. Jangan kau rasakan pahitnya pemikiran yang kusampaikan kepadamu. Ingatlah, rasalah, risalah bab kesucian ini membawamu dalam keselamatan. Janganlah kau ingat seberapa jauh aku memanggilmu dengan bahasa yang tidak baik. Janganlah kau ingat, kau rasakan getirnya, perihnya perjalanan risalah bab kesucian. Sentiasalah kau istiqomah. Sentiasalah kau bersih, menjalani bab bersih,
bab mau bersih, sehingga kau bersih sebersih-bersihnya. Masuklah kau di risalah bab kesucian, hak dalam ilmu kesucian, sehingga kau disaksikan sudah bersih, sudah suci. Janganlah kau ingat buruk baiknya apa yang kusampaikan, tapi kau ingatlah apa pendidikan, apa yang kupahamkan. Ketinggian risalah rahasia bab kesucian ini tak mengenal dua. Tiada di langit, tiada di bumi, dan tiada di antaranya. Ilmu risalah bab kesucian ini adanya. Tiada satu pun yang berani, tiada satu pun yang mau, tiada satu pun yang berikrar, kecuali aku diri rahasia, kecuali aku diri yang sentiasa, kecuali aku yang hak adanya, sentiasa disaksikan, juga sentiasa menyaksikan. Akulah diri saksi yang sentiasa bersaksi mensucikan dirimu, berkata yang hak itu kepada rahasia bab kesucian. Tidakkah kau ingat bagaimana kau dahulu sehingga sekarang? Tidaklah kau perhatikan bagaimana dirimu sehingga sekarang? Tidakkah kau rasakan bagaimana kau dahulu sehingga sekarang? Perubahan demi perubahan kebaikan yang ada di dalam risalah bab kesucian membawa kau daripada yang hancur menjadi baik, membawa kau dari sakit sehingga kau sehat, membawa kau daripada susah sehingga bahagia, membawa kau dalam kesesatan sentiasa dibimbing. Risalah bab kesucian ini tiada duanya. Risalah bab kesucian ini membaikkan, membaguskan, menyehatkan, menghidupkan, lagi sentiasa hidup kekal abadi di sisi risalah bab kesucian. Sentiasa kau esa diri rahasia, nyata insan kamil mukamil khalifah derajat. Iya guru, diri ini menerima risalah bab kesucian dengan segenap hati yang paling dalam, melebihi dalamnya lautan, sehingga diri ini dari yang buruk berubah dalam menjadi keadaan sekarang. Dulunya hancur, sekarang perlahan-lahan diperbaiki. Dulunya bercelarus sama istriku, perlahan-lahan diperbaiki. Dulunya tidak pernah, jarang sekali pulang di rumah, sekarang tidak pernah keluar-keluar lagi. Dengan hati, lubuk hati yang paling dalam, aku menerima risalah bab kesucian dengan hati yang tulus, hati yang betul-betul untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Bersiaplah kau di beberapa hari lagi, istiqomahlah kau di dalam kebersihan, kesucian. Tidak berapa lagi kau sebenar-benar bersih. Tidak berapa masa lagi kau sebenar-benar suci, lagi kau disaksikan. Janganlah kau berbuat apa yang tidak sebaiknya dibuat. Janganlah kau berpikir apa yang tidak sebaiknya kau pikirkan. Janganlah kau berkata yang tidak baik. Janganlah kau mengingat yang kotor. Janganlah kau masukkan najis ke diri tubuhmu. Iya guru. Tinggal berapa masa lagi, berapa hari lagi, kau akan sentiasa bersih, sentiasa suci. Duduklah, istiqomahlah, tafakurlah, pikirkanlah kebersihan kesucian dirimu. Ingatlah kebersihan kesucian hatimu. Sentiasalah kau bersih, sentiasalah kau suci. Jangan kau lakukan apa-apa yang merusak pada dirimu. Jangan kau perkatakan apa-apa yang merusak tubuh jasmani. 10 Zulhijjah, 11 kau disaksikan, 12 kau diingatkan, 13 Zulhijjah kau sentiasa disaksikan. Iya guru, barokallah, aminul akhir. Terima kasih guru.
akan pernah selesai. Tidak akan pernah tamat kau. Tidak akan pernah kesudahan kau. Tidak akan pernah kau dapat reda. Apabila kau tak selesaikan, apabila kau tak jalankan, apabila kau tidak melaksanakan apa yang sudah disebutkan, dimaklumkan, dijelaskan, ditetapkan. Aqimi sholat wa aqimu zakat. Tanpa kecuali, termasuk diri aku sendiri. Tak ada kau dapat ilmu dah. Tak ada putus kajian kau. Pergi kau cari guru. Ditipunya kau ada. Syahadat tu mesti suci. Solat tu mesti suci. Puasa tu mesti suci. Terlebih-lebih haji. Apapun kau mesti suci. Istinja tu suci. Berwuduk tu suci. Habis harta kau. Harta kau yang boleh tolong kau esok. Duit kau yang boleh tolong kau esok. Kau ingat ni aku ambil duit zakat kau ni nak buat kaya. Nak memperbanyak harta kau ni. Kau ingat gila harta kau? Aku ni sayang kau ni anak muridku. Aku ni tak nak kau didakwa. Aku tak nak kau dihisap, dihitung. Aku tak nak. Apa-apa yang dibagi diri Zat yang Maha Suci itu mesti kembali kepadanya. Apa-apa yang diamanahkan diri Zat yang Maha Suci mesti kembali kepadanya. Termasuklah diri rahasia kembali kepada diri rahasia. Begitu juga jasad kau itu. Jangan pergi ke kubur kau esok. Mati kau dimakan cacing esok. Aku tak nak satu pun di antara kamu. Satu saja kau tak selamat. Aku menjadi gantinya. Boleh kau tahu perjanjian bab kesucian ni? Apabila kau ditakdirkan ke neraka, aku sebagai gantinya. Apabila aku ditakdirkan ke surga, kau dulu masuk ke dalamnya. Ingat kau, tuntut aku esok, dakwa aku esok. Apabila kau tak berserta, apabila kau tak isya kepada aku. Berkali-kali sudah ku sampaikan, tidak akan pernah putus kau wahai anak muridku. Tidak pernah kau kutinggalkan wahai muridku. Tidak ada kata berpisah antara murid dengan guru. Anak istri pun dipisahkan. Anak istri pun ditinggalkan. Kau ingat lebih sayang aku dengan anak bini aku daripada kau orang semua? Kau ingat bini aku yang tolong aku esok? Kau ingat bini aku esok yang doakan aku? Kau ingat bini aku semua itu yang sediakan apa-apa apabila terjadi hukum Allah kepada aku? Mana lagi banyak doa anak murid aku dengan doa istri aku? Bini sebiji, murid banyak. Kau nak pilih yang mana? Nak pilih bini kau kan nak pilih murid kau? Kau ingat doa bini kau tu sampai ke Tuhan kah? Kau ingat doa bini kau tu diterima Tuhan kah? Murid yang dididik, yang diajarkan, yang dikongsikan ilmu ghaibullah, itulah anak yang soleh. Itulah anak yang sampai ke diri Zat yang Maha Suci. Maka jadikanlah anak muridmu anak yang soleh, anak yang berbudi, anak yang berbakti, anak yang beradab, anak yang kenal dan dikenal diri Zat yang Maha Suci. Apabila azas saja, apabila dasar saja, apabila pondasian saja kau tak lulus, kau nak naik tingkat kah? Kau nak naik raid kah? Kau nak innalillah kah? Pondasi saja kau sudah batal. Nakkah kau kusaksikan? Pondasi saja, azas saja kau sudah tidak melaksanakannya. Kau sudah tidak mengambil berat apa-apa yang menuju hal keadaan lain. Kau nak cakap aku lagi nak mengambil untung di sini? Pergi mati kau orang semua. Tinggalkan aku sekarang juga. Bukan duit ringgit yang ku minta dari kau. Selamatkan jiwa, harta kau itu, nyawa kau itu selamatkan. Rupanya kau dapat duit itu dari mana? Boleh kau usaha. Apabila tidak diizinkan diri Zat yang Maha Suci. Boleh kau ada. Boleh kau kaya. Cip. Ya, Tuan. Aku ni marah ke, Cip? Marah ke aku ni, Cip? Bukan. Subhanallah. Subhanallah, Cip. Astagfirullahaladzim. Jangan kau sangkakan aku ni yang buruk, wahai anak. Tiadalah seorang guru yang menzalimi anaknya sendiri. Dia adalah seorang guru yang tidak reda kepada anak muridnya. Aku ni demi kau orang semua, mati pun aku mau. Hancur pun aku mau. Anak istriku ku tinggalkan, kau orang ku bimbing, kau orang ku ajarkan, kau orang ku sempurnakan. Tiada masa untuk anak istriku, demi kau orang semua. Kurangkah lagi apa yang ku sampaikan ni? Kurangkah lagi pengorbanan aku ni? Tiap masa, tiap jam aku bersama engkau.
Tak pernah aku mengeluh, tak pernah aku merasa susah, tak pernah aku merasa penat. Dari pagi sampai ke pagi, dari pagi, engkau orang yang kuingat, engkau orang yang kurasa, engkau orang yang kuesa. Kau ingat anak istriku tidak mengeluh. Ayah, di mana kau ayah? Aku masih memerlukan engkau. Wahai suami, mengapa kau buat aku seperti ini? Lebih murid daripada anak istri lagi. Bukankah kami ini amanah engkau juga? Bukankah kami ini amanah Allah yang kepada engkau? Wahai istriku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Tuhanku tahu apa yang diberikannya kepadaku. Sesungguhnya Tuhan lebih tahu daripada engkau apa yang kuperbuat ini. Tidaklah aku menjauhi kau kerana Allah. Tidaklah kau kutinggalkan dikarenakan tugas menjadi beban, menjadi yang utama bagi diriku ini. Sabarlah kau wahai istriku, sabarlah kau wahai anak istriku. Sesungguhnya ini untuk kebahagiaan kau dunia akhirat. Pernahkah kau ditanya istrimu? Pernahkah kau dipanggil anakmu? Wahai ayah, aku ni perlukan kasih sayang kau juga. Wahai suami, bukankah aku ni amanah yang disampaikan Allah kepadamu? Pernah tak bini kau cakap macam itu? Nak meletup jantung kau dengarnya tu. Tapi tidak pernah aku ni mengeluh. Tak pernah. Kalau nak ku cukupkan, cukup aku saja. Cukup saja. Aku tak makan daging, aku tak makan binatang. Apa nak ku cari lagi di buku lumpur tu? Nak cari kaya di bab kesucian ini? Subhanallah. Tak pernah guru aku mengajarkan untuk itu saja. Tak pernah aku diwarisi yang seperti itu. Tidak pernah guruku menyampaikan kepadaku, carilah harta sebanyak-banyaknya. Seakan-akan kau hidup 100 tahun. Tak pernah macam itu saja. Sebagaimana ahli-ahli syariat itu. Carilah hartamu. Seakan-akan kau hidup 100 tahun. Berbuatlah amal. Seakan-akan esok kau nak mampui. Apa kerja esok mampui pula? Kau tak pernah dengar macam itu saja? Ada. Carilah duniamu yang kau boleh hidup 100 tahun, 1000 tahun lagi. Beramallah kau seakan-akan esok kau akan mati. Kaulah mati dulu. Apa pula matlamat mati? Tak pernah guru aku bercakap macam itu. Wahai murid, jangan kau bina rumahmu lebih tinggi daripada masjidmu. Jangan kau bina rumahmu lebih baik, lebih cantik, lebih bagus daripada masjidmu. Itu pesan guru aku. Sekarang kita punya masjid ni dah level 7 dah raja. Pondok ni yang di Makassar itu Alhamdulillah. Power dia sudah nak naik tingkat 8 dah ni. Itu kau orang punya semua, bukan aku. Itu hasil dari zakat, infak. Itu kemana aku bawa duit kau tu? Maksiat kah? Sia-sia kah? Tak tahukah Tuhan tu kemana aku bawa duit kau orang tu? Sia-sia kah duit tu? Terukir namamu, tertulis namamu. Wallahi terukir. Ku sampaikan zakatmu. Ku teruskan zakat di jalan fi sabilillah. Pembinaan masjid. Boleh lagi ku tulis nama korang semua di dinding masjid tu lagi. Yang pertama, Raja. Abdul Raja. Aminallah. RM2. Nak aku tulis macam tu? Nak ke? Tak tahukah Tuhan berapa yang kau keluarkan? Tak tahukah Tuhan berapa yang kau sumbangkan? Kajian macam ni, Zak, dibawa ke mana laku, Zak? Tak susah kalau nak cari duit dah. Tapi ini tak boleh dijual. Tak boleh dijual. Tak boleh dijual. Tak boleh ditukar dengan RM1. Aku kalau ada niat menyekat-nyekat kajian ni, kalau ada niat menghalang-halangi kajian ni, memotong-motong kajian ni, memutus-mutus kajian ini, haram aku ni jadi guru. Kalau ada niat aku ni nak menyimpan-nyimpan apa yang ku bawa risalah ni, haram aku ni jadi guru kau. Haram kau tu jadi murid aku. Kalau ada sebesar zarah pun, setitik pun, aku berniat untuk memotong-motongnya, menyimpan-nyimpannya, menggantung-gantungnya. Apa pula nak aku simpan-simpan? Aku pun dulu tak ada guru aku nyimpan-nyimpan sama aku. Habis ke 11-nya tu. 11 pula, 7 lah. Orang dengar ke, Jak? Dengar dengan dia orang 7 je
Ya, mudah tulis tu. Dia nak tuntut pula tu, nak tanya pula, jadikan soalan pula tu. Allah. Tunggu masa lah, ya. Yalah. Tunggu masanya. Ada masanya. Ibarat buah tu, ya. Masak atas pokok lah. Boleh juga kau ambil. Tapi kau peram lagi. Tapi kau tunggu lagi. Alangkah bagusnya. Sampai kepada kau boleh langsung kau makan. Sedap, manis rasanya, lemak rasanya. Aku nak macam itu sebagaimana aku dulu. Jangan kau tengok buah tu dari jauh, kau tengok merah, kau tengok dari dekat hijau lagi, mentah lagi. Bukan nyaman kau makan, sakit poyot kau tu, faham? Apalah artinya buah yang ku bagi kau ni tak boleh kau makan, kau tengok-tengok aja nak ke? Macam bini kau yang cantik tu, kau tengok-tengok aja, pegang tak boleh. Tak kau dapat dari guru lain dah. Tak kau dapat ayat macam tu saja. Kau pergilah cari. Sampai habis dunia ni. Kau pergilah cari. Jangan lagi ku suruh kau cari. Hidup kau dah berapa lama. Marifat. Pergilah kau buktikan, kau carikan hidup tu. Las marifat. Ya, betul. Tasawuf sifat 20. Makam 7, martabat 7. Itu banyak bukunya tu. Hadis ini, hadis itu. Apa kau cari guru tu? Nanti kau dibacakan hadis, kau dengar, kau duduk, berjam-jam kau duduk orang baca hadis. Kau tak boleh baca kan? Kalau kau tak boleh baca, kau suruh anak kau baca. Kau dengar kan? Sekarang semua sudah translate, sudah ada. Kau bunyikan Arab, keluar Melayu. Masuk Melayu, keluar Arab. Masuk lembu, keluar tin. Tengoklah dekat Australia tu. Lembu masuk, ujung sana, tin keluar. Ya, betul. Sampai dekat Malaysia, jadi burger. Betul dah. Mana boleh apabila rahmat belum sampai kepada kamu. Tak akan boleh terjadi macam tu kalau bukan dengan izin daripada diri zat yang maha suci sampai kepada kamu. Dan kau belum disampaikan kepada diri sebenar-benar diri kamu. Tidak akan boleh terjadi macam itu. Maka dari itu, istiqomahlah, tetapkanlah, perbaharuilah niat kamu semua. Lupakanlah hal-hal keadaan yang kotor. Jangan kau cari kesalahanku, tapi telaahlah apa yang ku sampaikan ini. Jangan kau pandang zahirku, hadi minallah, tapi ketahuilah apa yang esa kepada diri, hadi minallah. Sesungguhnya apa-apa yang kusampaikan ini benar adanya. Wallahi wa rasulihi. Sanati sanat Rasulullah. Syariati syariat Rasulullah. Wa tarikat Rasulullah. Hakikat Rasulullah. Ala ma'rifatullah. Syahadatina syahadatullah. Kalam Allah. Ghaib Allah. Inna lillahi raji'un. Al-haq syirullah. 11 semuanya tu Raja. Kalau 10 tu Raja tidak sempurna, karena yang di sebelah tu kosong, tak seimbang. Kalau 11 tu one by one, sejajar, serupa, sedia, apa namanya. Kalau 10 tu mati sebelah, macam orang kena stroke. Kalau tak percaya kau, sudahlah kau tanyalah dengan orang mana lagi tinggi 10 dengan 11. Kalau si Hadi kau ajak bercakap, mampu kau dibuat ni. Tak ada yang betul cakapnya tu. Sebab dia manusia biasa. Sebab dia insan biasa. Tapi aku yang memakai jasad ni, aku yang zahir di jasad ni. Kau tak akan pernah kau jumpa bila tak dijumpakan. Akulah yang nak jumpa dengan kau, baru kau boleh jumpa aku. Kalau si jasad ni kemana aja dibawa, boleh. Nak kau bawa cerita dunia ke dunia dia. Nak kau bawa cerita betul-betul dia. Nak kau bawa cerita salah, lagi dibersalah-salahkan. Faham ni kau, Cik? Ya, jelas Tuan. Faham apa maksud di sebalik itu. Kita ni mana-mana pun kita lihat soalnya, semua kita kata air. Kalau dari segi sains pun mengatakan air lebih banyak daripada darat atau bumi. Dalam badan pun dikatakan kandungan air ini banyak. Dan akhirnya kita kata
kita dalam alam rahim pun hidup dalam air. Sehinggalah pada kenyataan ini juga pernah Tuan Guru mengatakan sekarang ni pun kita dalam air juga. Apakah yang ada tingkatannya, Cik. Air bawah lagi tu. Keadaan air tu. Ya. Makam air tu masih di bawah lagi. Atasnya ada lagi namanya cahaya. Kalau kau masih dalam air lagi, masih binasa tu. Tapi kan belum kubuka lagi. Ya. Sabarlah. atas hal keadaan air itu masih ada lagi di atasnya. Atas cahaya itu masih ada lagi. Namanya zat mutlak. Belum habis lagi nih, Cik. Ya. Itulah reka-reka manusia ni lah. Tapi tak apalah, semua tu ada hikmahnya. Kalau di YouTube memang tak boleh dibuka. Itu orang tua kajian macam ni tak boleh buka, tak boleh buka apa? Itu kacang goreng baru tu. Tapi dengan dia orang dah menangis-nangis dah dengar dia. Setakat itu saja pun kau dah tak tahan mendengarkannya, apalagi hal keadaan di atas zat mutlak tu masih ada lagi. Kau masih duduk di air, masih binasa lah. Di antara korang ni sudah ada yang boleh dibuka. Sudah ada. Ya. 70 orang tu. 70 orang tu di antara kamu tu sudah ada yang sudah layak lah. Ya. Tapi aku nak semuanya sekali. Nak semuanya sekali. Tuan Guru, yang dikatakan padang mahsyar itu apa? Di akhirat dikatakan semua manusia akan dibangkitkan, itu pun bagaimana? Yang dibangkitkan tu, yang binasa, yang dibangkitkan tu yang mati. Kalau tak mati, siapa nak bangkitkan kau? Senang-senang lagi, boleh balik rumah lagi, boleh tidur dengan bini lagi. Apanya nak dibangkitkan? Aku kalau datang malaikat tu nak bangkitkan aku tumbukkan gigi kau nanti. Aku dari tadi sini kau nak bangkitkan aku pula. Itu yang sebelah tu yang kau bangkitkan. Dah lama dia duduk tu tak bangun-bangun. Bangkitkanlah. Apa nak kau bangkitkan aku pula? Kita sama-sama duduk sini dari tadi. Dari segi ada. Kalau dari segi aku jawab macam ni pun tak apalah kan, macam bergurau jugalah. Tapi ilmu dapat senang tak payahlah cakap ni serius sangat. Tapi sebenarnya lagi bagus aku bercakap macam ni. Kau senang tangkap. Ya, betul. Dia 2000 kau buat soalan. Ya. Tak ada satu pun yang terlepas. Ya. Tak ada satu pun yang aku tak boleh jawab. Gugur aku jadi guru kau ni kalau aku tak boleh buka. Baik Tuan Guru, apakah yang dimaksudkan dengan padang mahsyar itu dalam bab kesucian atau bab hari berkumpul, hari penyaksian, masa penyaksian. Kau orang tu semua sudah disaksikan. Apa kau nak padang mahsyar lagi? Padang bola adalah. Kau tak jumpa tu apabila kau sempurna dalam bab kesucian ni. Itu yang berjumpa dengan dalam hal keadaan tu orang yang tak dikenal tu bakal dikumpulkan dia di satu padang, namanya padang penyaksian, sebab mereka belum disaksikan. Itu makanya disaksikan. Jadi saksi sebenar-benar saksi esok nanti tu Muhammad lah. Sampai sekarang dia masih ada lagi sebab dia saksi. Dia tak boleh tiada. Dia tak boleh binasa. Tiada berawal, tiada berakhir. Berawal, tiada berakhir. Berawal dan berakhir. Terima kasih Guru. Minta jelaskan tiap-tiap satu itu. Zahir, batin, rahasia. Allah, Ahmad, Adam, Syirullah, Zatullah. Dan mudah. Diri zahir, diri batin, diri rahasia. Diri rahasia tidak berawal, tidak berakhir. Diri batin itu berawal, tiada berakhir. Diri zahir tu jasad berawal berakhir. Apa lagi? Mudah sangat tu. Yang keras-keras lah bagi soalannya. Yang sampai aku tak boleh jawab lah. Tuan Guru, kenapa Iblis membantah tersangat-sangat? Tak mahu dia sujud kepada Adam. Sama-sama, derajatnya sama-sama. Derajatnya sama, ketika itu sama derajatnya. Tapi sebenarnya tua Adam. Iblis ni diingat dia yang tua. Sebab dia tak tahu, dia tak faham. Adam ni lagi tua. Kenapa Adam ni lagi tua? Di dalam Adam tu ada Syirullah. Adam menanggung rahasia. Iblis tidak. Tu yang Iblis tu bodoh. Diingat dia pandai. Memangnya dia tu sebenarnya bodoh.
Yang diajarkan apa-apa ni kan Adam. Adam ni lah yang Adam tu aku dalil kepada Muhammad. Adam, aku di dalam diri rahasia Muhammad. Guru, boleh tak terangkan apa yang dimaksudkan dengan mandi air 7 untuk penyucian? Jauhkanlah, lepaskanlah 7 sifat keburukan pada diri kamu. Jauhkanlah maksiat dari pandangan kamu. Jauhkanlah maksiat daripada perkataan pendengaran kamu, hayalan kamu. Sifat keburukan 7 daripada kamu itulah mandi. Ada lagi ya? Ada. Guru, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kebanyakan riwayat menceritakan hal-hal semasa Nabi Mi'raj hingga ke perintah solat. Apa yang terjadi selepas itu hingga dia kembali semula? Mana ada kembali ke orang yang ada. Betul. Ini guru dah cakap lah. ni. Ya, betul. Di PB12 guru dah cakap. Mana ada kembali. Selalu cerita. Mana ada ayatnya cerita dia balik lagi ke Makkatul Mukarramah. Tak ada. Dia sekali jalan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ala Sidratul Muntaha. Tak ada cerita baliknya dah. Dia pergi tak kembali. Dia tu yang mana ini tuan? Bersama-sama dengan diri rahasia itu. Itulah sampai sekarang tak boleh bersama-sama. Tiadalah setara bagiku katanya. Esok dijumpa tu. Hanya boleh dijumpa dengan hal keadaan Mi'raj. Kalau kita sekarang ni raib lah. Kita mana boleh Mi'raj macam Nabi. Ya. Dia seorang aja tu. Kita ni raib lah. Tak boleh masuk ke Mi'raj. Mi'raj sesungguhnya ya, kan solat Mi'raj mukminin, bukan. Satu-satunya Nabi, satu-satunya manusia yang disempurnakan Allah tu, Nabi Muhammad. Itu pun Muhammad esa kepada diri Nabi Muhammad. Kalau kau pun esa diri Muhammad tu kepada kau pun Nabi juga. Tapi tak bolehlah disebut Nabi. Ada lagi ya? Ada je? Ada. Okay, yang dimuliakan Tuan Guru. Perkataan huwa di dalam Al-Quran merujuk kepada hu di dalam Al-Quran merujuk kepada diri Tuhan atau diri rahasia. Tak. Mana boleh diri Tuhan? Kau ni pula. Hu itu bermakna aku. Hu itu bahasa Al-Quran. Aku tu bahasa Melayu. Sama. Bukan Tuhan itu. Mana pula aku dikatakan Tuhan pula? Dari mana? Mana tafsirnya? Allah tu. Mana pula AKU Tuhan pula? Hu itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab aku tu bukan hu, ana. Apa lagi ya? Okey. Berbalik daripada yang tadi tu Tuan. Yang Mi'raj itu dikatakan one way tu, satu hala tu. Bagaimana satu yang hala saja di surah Al-Isra itu ceritanya satu hala, tak ada cerita baliknya. Jangan menambah-nambah, tak boleh. Apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah ada tu itu saja, jangan tambah, jangan pula kurang, jangan ketuk tambah lagi. Subhanallazi asra lailam. Dah, itu aja tu. Tak ada ceritanya daripada sana, daripada itu kau balik lagi ke Makkatul Mukarramah tu, tak ada cerita macam tu di Al-Quran. Itu mengharap tu. Mengapa pula aku katakan dari Sidratul Muntaha perjumpaan kepada diri zat yang maksudnya balik lagi ke Makkatul? Adakah cerita macam itu? Adakah ayatnya? Ada suratnya? Ada ke tidak? Yang dikatakan membawa balik solat semula tu macam mana tuan? Kalau sudah berjumpa tu tak adalah cerita balik. Mana ada cerita balik? Itulah bukti bahwasanya Nabi itu bukan dengan jasadnya. Ya. Faham. Bukan dengan jasad Nabi Muhammad. Muhammad tu yang menerima wahyu, bukan Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad itu ada pada diri Muhammad? Esa, itu yang dia tahu tu. Melalui diri rahasia Muhammad itulah yang sampai ke diri zahir Muhammad. Macam kau mimpi, macam mana kau tahu kau bermimpi itu? Itulah diri rahasia kau. Kau kan tidur, tapi kau boleh menceritakan, aku tadi mimpilah jumpa guru. Aku tak tidur, kau jumpa aku pula. Yang tidur dengan tidur lah boleh berjumpa.
Adakah aku terjaga macam ni kau kata kau mimpi pula dengan aku? Siapa yang kau jumpa dalam mimpi tu? Itu si Hadi yang kau jumpa, bukan aku. Okey, Itu jelas. pun dah bagus lah. Itu pun dah bagus jugalah. Tapi itu Hadi, bukan Ahmad minallah. Itu Hadi minallah. Boleh kau bezakan tu. Nanti kau samakan aja Hadi minallah dengan Ahmad minallah. Takkan kau dapat cerita macam ni lah. Takkan kau dapat kajian macam ni. Kau cubalah, kau tunggulah dekat YouTube. Kau tunggulah. Tunggu sana. Tak payah kau masuk di FCC ni. Kau tunggu di YouTube. Boleh jatuh langit tu ketujuh-tujuhnya tak kau jumpa lah. Cuma memang aku tak buka. Nanti kau panggil aku ni Hadi minallah pula. Tak kau jumpa lah. Aku ni Ahmad minallah. Faham kau ni je? Ya, faham tuan. Cubalah kau masa tidur tu kau panggil aku. Baru kau jumpa. Guru kau Hadi minallah. Tak tahu juga. Tak faham juga. Mohon penjelasan. Syariat tanpa hakikat bangkai yang berjalan. Hakikat tanpa syariat ibarat ruh yang berjalan. Mohon penjelasan. Tak macam itulah bahasanya. Apa pula roh berjalan pula. Aku kalau bahasa tu, jangan macam itu. Nanti dicakap orang aku yang mengajarkan. Mana ada bangkai berjalan? Kau logik ke? Sebut aja terus mengapa? Setan apa lagi? Binatang. Kalau bangkai dikatakan berjalan, itu tak logik. Jangan guna bahasa macam itu. Terus kepada soalan. Dia cakap, mohon penjelasan. Adakah ruh itu berupa atau berwajah sama dengan jasad yang dikatakan menggendong ruh itu? Kalau roh itu berupa, kalau roh itu berwajah, bermakna dia makhluk. Roh itu bukan makhluk. Faham ni? Kalau roh itu makhluk, bermakna Tuhan itu makhluk. Kami tiupkan roh kami, katanya. Kami tiupkan roh kami. Kalau kau katakan roh itu makhluk, makhluklah Tuhan itu. Faham ini ke tidak? Habis ni kau buka, kau duduk kedai kopi, kau duduk kedai roti canai, kau ceritakanlah roh bukan makhluk. Macam itulah. Memang nak kenal tu. Tak pandai ke kau bawa kajian kau ni? Tak pandai ke kau simpan kajian kau ni? Sudah banyak kali cakap. Ini tidak dibuka di mana-mana tempat. Mengapa mudah sangat kau buka-buka kajian ni? Jahil kau. Kalau roh itu kau katakan makhluk, kalau roh itu dia berwajah, kalau roh itu dia berjasad, bukan roh itu. Oh iya, kita belum buka lagi hal keadaan roh ni, Cik. Aku belum buka hal keadaan roh ni. Bagi diri yang tak ada roh itu, dia menemui mati. Itu ada, Tuan sebut begitu. Tapi kupasan yang lebih mendalam lagi itu, ialah sepanjang yang saya sedar ni belum lagi itu. Yalah, bab roh ni belum habis lah. Belum. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Maksud pesuruh itu, diri yang sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan, itulah pesuruh. Yang disuruh diri batiniah, pesuruh diri zahiriah, yang menyuruh diri rahasia. Kalau Allah menyuruh manusia, ini bagaimana tauhidnya gugur? Aku diri rahasia, penyata aku engkau Muhammad, pemanggil aku Rasul af'al untuk dirimu Muhammad. Nyata diri Muhammad itu diri rahasia Adam, pemanggil aku Muhammad Rasul af'alku. Disebut aku Rabbul Alamin, penyata aku diri rahasia Muhammad, kenyataan aku diri rahasia Muhammad, kezahiran aku engkau tubuh muhadath Adam apa namanya. Nyata di diri rahasia, zahir pada engkau wahai batiniah. Tersebut aku di tubuh jasad jasmani, asma pada Rasul. Itulah aku Muhammad. Kesaksian aku penunjuk diri engkau wahai Adam. Penyata aku kau Muhammad. Disebut Rabbul Alamin. Tersebut engkau wahai Muhammad, penyata di diri Adam. Penyata diri Adam, tubuh jasad jasmani.
Kau Adam, tubuh muhadasku, akulah Muhammad, nyata di diri rahasia kau Adam. Itulah kau disebut Khalifatullah. Ketika kau memanggil aku tiada. Ketika kau memikirkan aku semakin sirna. Ketika kau mengingat aku, maka aku akan terlupa. Kau mendekati aku, semakin aku jauh. Kau panggil aku, semakin aku sirna. Di mana kau wahai diri? Aku di dalam kesucian diri rahasiamu. Wahai diri, ketahuilah. Jangan sekali kau mengingat aku bukan yang boleh kau ingat. Jangan sekali kau memikirkanku, aku bukan yang boleh kau pikirkan. Jangan kau mencari-cari aku semakin hilang. Aku diri rahasia nyata di diri Muhammad. Aku diri rahasia saksi untuk dirimu sebagai saksi. Maka insan kamil mughamil, apabila diri kau sudah sentiasa suci, lagi sentiasa aku saksikan. Terima kasih Tuan Guru. Siapa itu? Tuhan. Tuhan berkata-kata nggak? Tidak Tuan. Nah, itu kan semakin bagus tauhidnya. Nah, tauhid itu penyata Muhammad. Hakikat itu kezahiran Muhammad. Rasul itu af'al Muhammad. Maka nyatalah asma pada diri Muhammad itu. Itu makanya disebut Muhammad asma'ullah, Muhammad af'alullah, Muhammad sifatullah, Muhammad zatul haq, zatul bukhli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tuan Guru, sesungguhnya saya banyak bertanya dan mungkin banyak berjumpa dengan Tuan Guru. Hal yang seperti inilah yang sangat berharga buat kami. Seperti berlian yang belum dipoles, setelah itu dipoles menjadi sebuah berlian yang luar biasa Tuan Guru. Dan dirimu itulah mutiara yang tertutupi lumpur. Dirimu itulah berlian yang belum diasah. Nah, risalah bab kesucian ini membuka mutiara, mencuci, membasuh mutiara sehingga kau bercahaya. Maka disebut nur mutiara mutmainnah. Nur mutiara khalifatullah. Nur mutiara ma'rifatullah. Inilah diri yang sentiasa diketahui, disuka, diredai, lagi dikenal. Nah, bukalah lumpur itu, buanglah lumpur itu, maka mutiara itu akan bercahaya. Apa lumpur pada diri kamu itu? Buang segala, tinggalkan segala kemaksiatan, buang semua kemudaratan, buang semua apa-apa makhluk pada diri kamu. Maka aku suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Inilah kata-kata Tuan Guru yang kami semua mengharapkan. Dan saya minta maaf Tuan Guru, perkataan-perkataan saya tadi sesungguhnya untuk mencari jawaban ini Tuan Guruku. Apabila kau sesat, aku sentiasa membimbingmu. Apabila kau terlupa lalai, aku sentiasa mengingatkanmu. Apabila kau jatuh, aku sentiasa mengangkatmu kembali. Apabila kau dalam kesusahan, aku sentiasa membahagiakan. Apabila kau mati, maka aku menghidupkan kau kembali. Iya Tuan Guru. Tuan Guru, rahimullah ketika tiada lagi di situ jasad Tuan Guru. Apakah orang lain bisa melihat kita, tapi kita juga melihat dia? Dan apakah kita bisa melihat mereka semua, tetapi dia tidak melihat kita karena tertutup dengan cahaya yang maha suci Tuan Guru? Dipaham rahimullah.
Di tingkatan raibullah tidak ada lagi bahasa melihat dan dilihat. Itu bukan di raibullah. Itu bukan tingkatan raibullah. Itu bukan bab raibullah. Sudah tidak bisa diungkapin pada saat itu, Tuan Guru. Di tingkatan raibullah, esanya diri rahasia, nyatanya diri rahasia di pandangan zahiriyah. Wujudnya nyata pendengaran rahasia di pendengaran tubuh jasad jasmani. Itu tingkatan raibullah. Kalau melihat, dilihatkan itu di bab di tingkatan syariat. Di tingkatan di bab raibullah tidak ada lagi bahasa melihat dan dilihatkan, karena sudah nyata di rahasia. Berarti laisa kamislihi sayun, Tuan Guru. Nggak boleh, itu Tuhan. Ya, luar biasa, Tuan. Ya. Tuan Guru luar biasa. Itu tidak boleh karena itu Tuhan, ya betul, Tuan. Nggak boleh. Nanti memanggil syirik, membawa kesyirikan. Bab kesucian nggak boleh syirik, ya. Iya, Tuan Guru. Tuan Guru, ketika kita masuk di dalam ranah sebuah jiwa, Tuan Guru, apapun yang kita sebutkan, sesungguhnya kita tidak perlu menyebut, tapi orang yang di depan kita itu sudah mengerti apa yang kita sebutkan. Nah, mungkin itu maksudnya, Tuan Guru. Ya, bahasa kalbu. Bahasa kalbu, betul. Terus, Tuan Guru, bahasa kalbu, Tuan Guru, terus saya mohon dilanjutin. Baik. Aku tiada perumpamaan. Aku jangan kau zahirkan di diri tubuh jasad jasmani. Aku bukan penyata dirimu tubuh jasad jasmani. Tiada yang meliputi aku, dan aku bukan meliputi apa-apa yang kotor. Aku tidak boleh kau pikirkan dalam kenyataan tubuh jasad jasmani. Aku tidak boleh kau lihat dengan penglihatan tubuh jasad jasmani. Aku bukanlah yang boleh kau pikirkan dalam pendengaran tubuh jasad jasmani. Wahai diri pemanggil diri yang rahasia, wujud diri rahasia di diri tubuh jasad jasmani yang sentiasa aku saksikan. Wujud diri Rasul, wahai Muhammad penamanya. Akulah penyata dirimu, pemanggil diri rahasia Adam. Diri rahasia Adam, pemanggil diri batinnya Adam. Tersebutlah Muhammad asma, tersebutlah Muhammad af'al. Nyatalah sifat Muhammad. Akulah yang menyata bahwasanya diri kau sudah sentiasa kusaksikan. Bahasa kalbu tiada hurufnya. Bahasa kalbu tiada bentuknya. Bahasa kalbu tiada wujudnya. Hati rasa merasakan apa yang sentiasa suci. Pikiran rasa memikirkan sentiasa suci. Pendengaran rasa mendengarkan sentiasa suci. Perkataan rasa berkata yang suci. Perbuatan rasa perbuatan yang suci. Itulah kezahiran diriku, wahai engkau cucu Adam. Itulah pemanggilku, wahai anak cucu Adam. Itulah perwujudanku, wahai diri rahasia. Sebutlah aku di diri yang suci. Pikirkanlah aku dalam pikiran yang suci. Pandanglah aku dengan pandangan suci. Dengarkan aku pendengaran yang suci. Maka meliputi diriku di diri rahasia engkau yang sedia suci itu. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Nah,
ketika kau di dalam keadaan tidur, otak ini masih bekerja, pikiran ini masih bekerja dia. Bagaikan satu komputer, you punya komputer tuh, you tidak shutdown. Dia hanya sleep. You pernah tak operate you punya komputer, ya? Dia senyap tuh. Dia senyap. Itu dia tidak shutdown. Dia tidur. Itu komputer tuh dia tidur, tetapi dia tidak shutdown. Apa? Macam mana aku nak jelaskan? Komputer itu dia masih bekerja, dia punya prosesor tu, dia masih bekerja tau. Tapi ditengok dekat skrin tu dia tak ada. Apa nama tu? Itu dipanggil apa? Itu komputer dalam keadaan apa? Mood sleep, that's it. Mood yes. sleep. Tadi saya dah cakap, dia keadaan sleep. Itu komputer tidak shutdown, dia tidak mati, dia tidak berhenti. Nah, inilah terjadinya mimpi. Diri yang tidak berhenti, apabila pikiran itu tidak berhenti, maka dia akan terjadi mimpi. Pikiran itu masih bekerja. Ketika engkau mengatakan kau tidur, si pikiran ini tidak ikut tidur. Rasa ini tak, ini yang melayang-layang. Apabila kau dalam keadaan sedar, bila kau dalam keadaan sedar, tidak tidur, ini yang dikatakan hayal. Sampai di sini paham? Ya, Tuan. Nah, apabila pikiran tidak berhenti, pikiran ini boleh menjelajah kemana saja, dipanggil hayal, hayalan. Rasanya berjumpa dengan seseorang. Yang peristiwa mimpi itu bukanlah yang sebenar. Yang kau jumpa itu bukanlah yang sebenarnya. Nah, ini kalau nak aku buka pasal mimpi ini. Sampai di sini boleh paham tak ni yang disampaikan? Okey. Nah, contohnya, example, komputer itu dia keadaan sleep. Nah, begitulah diri kamu, ya. Kamu itu tidak tidur. Komputer itu dia tidak shutdown, dia tidak mati, dia tidak off. Engine dekat komputer tu dia tak berhenti tau. You punya engine tu, jiwa you itu belum diam, mesti bermimpi, pasti bermimpi. Ini tak main-main. Contoh, mengapa aku nak mimpi? Aku kalau nak jumpa you, aku tak payah mimpi. Aku boleh tengok kau macam tengok skrin dekat televisyen tu. Macam mana tengok televisi, tengok TV, aku boleh tengok kau jelas dan akurat secara live. You tahu live? Ya. Langsung. Ya. Boleh dengan siaran langsung live dengan masa dan tempat sekali. Dikarenakan, sebaliknya dikarenakan dalam keadaan tidur. Tengok. Nah, kenapa boleh terjadi seperti itu? Ini boleh dijelaskan. Ini kajian ini logik dan boleh diterima oleh akal dan tidak akan terbantahkan. Aku boleh bagi tahu caranya. Aku boleh jelaskan kenapa boleh terjadi seperti itu. Sudah, lihat sini, dengar sini baik-baik. Diri rahasia itu tanpa batasan, tanpa had diri rahasia itu. Karena dia esa kepada diri zat maha suci. Ingat ini tadi, ingat ni, dekat sini kau mesti ingat ni baik-baik. Diri rahasia itu esa satu, diri zat maha suci. Kau tahu kemampuan diri zat maha suci ini tanpa batas? Diri rahasia ini esa kepada diri sebenar-benar diri yang dipanggil diri sejati. Diri sejati atau diri sebenar-benar diri ini satu esa diri batinia. Maka diri batinia inilah yang nyata pada diri zahir. Ketika diri zahir ini rata-rata sama-sama beserta sentiasa sudah suci dan sudah disaksikan kesucian diri zahir ini. Jadi yang nyata pada diri zahir itu adalah diri rahasia. Sudah suci. Diri rahasia ini sebagaimana tadi aku jelaskan esa kepada diri sebenar diri. Tak boleh tengok kau di sana kan? Itu makanya bab kesucian ini boleh dibuktikan. Jadi jangan kau heran kalau Tuan Haji Rostam tu dibagi ubat. Gelas cawan tak tutup dia boleh nampak. Apa susahnya? Kan pernah terjadi itu sewaktu Haji Rostam. Mana Haji Rostam tu? Oh, korang tak tahu itu. Sekali lagi, diri rahasia itu tanpa batas.
Diri rahasia itu, ingat, diri rahasia itu esa, diri zat maha suci. Diri zat maha suci, diri Tuhan. Ada batasannya enggak tuh? Tidak ada. Jadi kalau beserta diri sejati kamu itu, diri kamu itu, ya, isi daripada zahir kamu, tubuh jasad kamu itu isinya esa ke diri zat, ke diri rahasia itu. Bagaimana itu? Ya, boleh mati? Boleh mati tak? Boleh mati ke tidak? Tidak boleh. Tahu? Dengar, diri zahir kamu, tubuh jasad jasmani kamu itu diliputi oleh diri rahasia, sehingga tiadalah diri zahir kamu itu, karena sudah diliputi oleh diri rahasia, sehingga diri zahir ini tiada, karena meliputi cahaya daripada diri rahasia itu. Jadi yang kalau sudah diliputi, nah, contoh, plastik itu, ya, meliputi botol, plastik itu meliputi botol. Yang nampak apa? Plastik. Plastik betul. Meliputi Yang dirasakan? Plastik. Nah, Dan coba kau ambil di situ. Coba kau pegang botol. Botol itu kau sebut bila botol itu tidak ada bersama kamu, maka sebutannya botol. Kalau botol itu udah esa kepada kamu, maka botol sudah tiada. Yang kamu rasa, yang kamu pegang, yang kamu tahu, yang kamu rasakan, ya, nah begitulah diri rahasia itu. Ini pasti, garanti kau boleh dapatkan. Sebagaimana aku dapatkan. Lagi kalau aku suka dengan kau, ya, tak payah kau belajar ini belajar itu, tak payah. Nah, ketika diri zahir tubuh jasad jasmani diliputi diri rahasia, maka wujudlah Adam Sufi itu. Nyatalah Adam Sufi itu. Panggil diri sejati. Ini yang dikatakan insan kamil muqammil. Berjiwa mutmainah, bercahaya bagaikan mutiara. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Assalamualaikum Tuan Guru Ahmad minallah Muhammad aminullah akhirat. As-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Artinya sholat itu tiang agama, barang siapa mendirikan sholat maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Maknanya apakah sama Guru dengan tegaknya sholat pada diri Guru? Ya, itu isinya. Isinya, rujukannya ke surah Al-Ankabut ayat 45 ya Guru. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, hasilnya Al-Baqarah 222. Ya Guru, itu aja Guru. Terima kasih Guru. Assalamualaikum ya Tuan Guru Ahmad minallah Muhammad aminullah. Surah Al-A'raf 187, di mana ada di situ artinya Tuan Guru, kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang ingin saya pemahaman Tuan Guru, kiranya diberi pemahaman tentang kiamat itu Tuan Guru. Kiamat itu kematian. Kematian itu kekotoran. Kekotoran itu kesyirikan, kemunafikan, kefasikan. Itu kiamat. Bisa jadi diri yang tidak suci itu bagian dari kiamat berarti Guru ya? Sebenarnya bukan diri yang tidak suci, gagal suci, belum suci. Belum suci Tuan Guru ya? Iya. Jadi maksud ayat tadi itu Guru kan aja datang kiamat itu secara tiba-tiba Tuan Guru. Maksudnya gimana Tuan Guru? Kegagalan, kematian, kebinasaan. Dikarenakan tidak sempat mensucikan diri itu ya Tuan Guru ya? Datangnya kematian. Lalai, tidak sadar. Lalai. Berarti bukan seperti yang kita selama ini kita tahu di syariat Tuan Guru.
Kiamat itu ada yang besar, ada yang kecil gitu ya Tuan Guru ya. Kiamat besar itu kematian. Kiamat kecil itu kesusahan, kemiskinan, kebodohan. Jadi nanti hari kiamat itu pas datang kematian itulah habis kiamat itu Tuan Guru. Kiamat besar. Kiamat besar pas kematian kita tuh, kematian nanti Tuan Guru ya. Karena kelalaian tadi itu ya. Itu di bab syariah. Iya Tuan Guru. Kalau hari kebangkitan nanti itu Tuan Guru, gimana maksudnya Tuan Guru? Memang itu syariah. Syariat ya. Awam ya. Kalau kita nggak ada Tuan Guru ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Tuan Guru. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi, ya unal gharib.